Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil hudanil qawim Muhammadin natiqan bilisani rabbih qul la asalukum alaihi ajran ilal maddata fil qurba wa ma qawluhu illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udiwaka ma qara'nahu wa naqra'u fi hadzal majlis wa ma qalbahu wa ma ba'dahu fahfazu alaina hatta tardahu ilaina waqta ihtiyajina ilahi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma akhrimna bi nuri fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا من قالبه يفتولي بيده وإليه يرجع له أمر كله يا فتاه يا عليم مفتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sabbitan sinatana wahdi qulubana wa fa'al kadzalika bi abana abadan warzuqna kama fatul 'arifin wa fi qadirat wa fi qafid darain ma'a kamal muhtasi wa sidqin wal yaqin wal afiyati wal ghina'i wal nasri wal fahzi wal nafsi wal intifa'i wa khairatid darain wa fil awwalin wal akhirin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dikasihi, yang dirahmati para guru, para asatizah, para pencinta ilmu, tuan-tuan hadirin sidang jemaah sekalian. Pertama-tamanya mari kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita pada hari ini berada dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita berada dalam rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama-samanya orang yang menuntut ilmu ini iaitu para malaikat sakinah, perasaan ketenangan. Kan? Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan ketenangan. Seharian kita sibuk dan urusan dunia, kita berasa keluh kesah, gundah gulana, tak senang dengan sikap-sikap orang. Kemudian kita berada dalam majlis ilmu ini, duduk bersama ahli-ahli ilmu, gemar ilmu. Itu dia. Walaupun kita ni bukan orang yang ahli ilmu, tapi kita gemar, cinta pada orang yang menuntut ilmu. Kan? La kun khamisan, jangan jadi orang yang kelima, kata Nabi. Fatahlik, maka celakalah dia. Kan? Apa dia orang kelima tu? Dia memusuhi orang-orang yang menuntut ilmu. Kan? Dia memusuhi orang-orang para habaib, para orang yang nak memakmurkan rumah-rumah Allah, orang-orang yang nak menyampaikan risalah-risalah agama. Kan? Kita nak bicara agama, maka pertamanya kita betulkan niat. Kan? Kita betulkan hati kita tu. Tadi datang rumah, keluar pada rumah penuh dalam keadaan marah. Marah pada anak, kan? Marah pada isteri, marah pada makanan tak sedap, lambat hidang, macam-macam lah. Marah pada cuaca panas. Lambat sikit pun kita marah. Maka akhirnya kita redakan dengan kemarahan tu dengan apa dia? Jalan menuntut ilmu. Sebelum tu kita pergi menuju Allah dengan cara jalan beribadah. Kan? Jalan ibadah tu supaya ibadah diterima kena ada khusyuk. Kan? Itu kaedah. Kan? Khusyuk tu kaedah supaya ibadat kita diterima. Contoh orang memanah. Kan? Contoh orang menembak. Sini banyak askar, komando pada saya tahu. Kan? Dulu komando ni bangun pukul 3.30 dah bangun dah. Bukan bangun sembahyang tahajud. Bangun kilat kasut. Kasut tu dikilat. Kan? Saya pernah duduk kat Melaka 2 bulan. Kan? 22 komando. 3.30 pagi tu
lampu tak padam, lampu tak nyala, tapi dia nyalakan lilin, suara tak bunyi. Komando begitu, dia tak bunyi. Hatta kentut pun tak dengar. Nak cerita dia tu lah, hebatnya komando ni kan. Gerakan itu senyap, tapi tak tahu siap. Kan, begitulah khusyuknya. Kan, kalau dunia pun boleh khusyuk, khusyuknya kaedah kepada supaya ibadat diterima. Mana mungkin kalau tak khusyuk ibadat diterima? Contoh, kalau kata rukuk kan, kata rukuk tu pegang lutut tu, kata guru kita tu pegang lutut tu, sini tempat dia, tak, jari-jari tu renggangkan sikit, lutut tu pun sejengkal kan. Tujuannya apa? Tujuannya itu kaedah supaya kita fokus pada situ, lahirnya khusyuk. Kan, sama juga pandang tempat sujud, letak tangan tu, tak apa kalau tak letak pun sah sembahyang. Tapi kita kaedah khusyuk tu supaya ibadat diterima sempurnanya. Qala al-muallimu al-musannifu al-mu'arrifu fi kitab al-munyatul musallin al-alim al-alamah fadilatul syekh Daud bin Abdullah al-Fatani syarh al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terdahulu kita telah bicarakan mengenai perihal kitab Munyatul Musalli. Yang dinamakan Munyatul Musalli itu adalah merupakan kehendak cita-cita kan. Munyah tu singular tak? Kan, yang dikatakan Munyatul Musalli itu adalah kehendak ataupun cita-cita bagi orang yang solat. Maka kita tanya, apa kehendak orang yang solat? Maka kehendak orang solat ni supaya ibadahnya diterima. Kan, mana mungkin orang berkehendak solat ibadah tak diterima? Kan, adakah dia solat ni semata-mata nak tunjuk kat orang? Ibadat ni dia solat tu supaya ibadah diterima, kemudian dijauhi daripada perkara-perkara yang menyebabkan Allah ni murka, kan, melakukan perkara-perkara mungkar. Maka begitulah musannif ni tadi mengarang kitab, iaitu Syekh Daud ni tadi. Terdahulu pun kita dah cerita betapa Allah kurniakan hikmah, karamah kepada Syekh Daud ni. Maka kita telah sampai pada membicarakan pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Iaitulah kalimah yang hakiki ni tadi, kan. Dan kalimah bismillah ni musannif memulakan, ku mulai risalah ini dengan nama Allah, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang hakiki, iaitu ada yang wajib, makruh, ada yang haram, ada yang sunat. Tadi kita dah bicara dah dahulu. Maka kesinambungan padanya malam ni, kita nak masuk sedikit bab Bismillahirrahmanirrahim ni tadi, kan. Betapa kelebihan bismillah ni para ulama suruh baca sebanyak-banyaknya, kan, dalam hidup kita ni tadi, agar apa? Syaitan ni tadi tak berani nak masuk dekat dengan kita ni. Kemudian yang kedua apa? Iaitu dosa kita ni yang kecil terhapus, kan. Amal bismillah bukan payah mana pun, tapi sembang tu macam senang, nak buat tu susah sangat, kan. Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan la yabqa min zunubi zarrah fi zarrah. Apa kata Nabi? Tidak tinggal daripada seorang itu satu dosa pun, kalau dibaca bismillah sekali je. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kan, hebatnya, mulianya kalimah bismillahirrahmanirrahim. Kerana ba tu dia ada kalimah ja, itu ba, maka terbuka, kan, terbuka. Maka Islam ni terbuka, kan. Maka bila mana Allah buka Islam tu, maka mudah bagi para hamba-Nya untuk melakukan apa saja ibadat, kan. Dengan aku sembahyang
dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku berjalan dengan bismillahirrahmanirrahim. Hebat tu. Kan, kalau orang yang tahu kan. Semua kehidupan manusia ni Allah letakkan atas ibadah. Kan, hebatlah kalau orang yang tahu. Kadang-kadang yang tahu pun tak buat. Kan, kita sampai je nak cerita tu. Berat nak buat tu. Tak? Sembang tu senang lah. Maka kena buat amal pagi, petang, malam. Maka jadi kata guru kita jadi mesra, sebati. Kita pernah dengar ni perkara sebati dengan darah tu. Kan, kita dulu kalau kata masuk bersilat tu, kena amal saja sebati ni. Kan, kalau kata duk hafiz tu kan, kalau kata hafal tu mudah. Kalau kata lekat kat bibir tu susah. Macam kita lekat-lekat kita baca bismillah, kita tak hafal lah, kita lekat kat bibir. Kita letak je, sebut je kan. Sampai macam tu keadaan orang hafiz ni, dia nak hafal 30 juzuk tu dekat kat bibir. Subhanallah. Kan, dekat kat bibir. Itulah hebat Allah kan. Kita dah tengok lah, ada seorang anak murid tu nama dia Ali. 30 juzuk tu kita pernah tarawih dengan dia, satu malam 3 juzuk. 3 juzuk satu malam, 10 malam habis. Nak cerita dia. Baca dia, orang sembahyang tarawih baca surah Nazim, habis pukul 10.30 sama dengan dia, sama dengan kami, habis. Nak cerita dia, kami dah buat dah. Nak cerita dia, bukan cerita satu. Itu duduk belakang tu. Guru semak, Ustaz Tayyib dia semak, kan, semak sebelah pegang Quran, semak kan. Dia orang ilmu ni kita tak boleh ikut kan, kaedah dia. Boleh buat tapi faham tu lain. Ramai orang boleh ikut-ikut, dia tak faham. Tapi kalau guru kita suruh pun dia tak mahu. Tapi taraf guru tu dia tahu, dia pegang Quran tu macam mana, kaedah dia tu kan. Dia semak Quran tu, itu ahli dia kan. Kita ni ikut-ikut je kan. Maka kata guru kita, amalkan sebanyak-banyak baca bismillah tu, sekurang-kurangnya satu hari 19 kali. Bagi sejuk hati ni kan. Kebanyakan guru ni bismillah ni amalkan 19 kali satu hari tu, agar bagi sejuk hati, lembut hati tu kan. Mudah sangat kalau kita tahu. Tak apa kita ni rusing tak. Kadang-kadang anak ada yang nakal, suami nakal, isteri pun nakal, kan. Ada orang kata isteri ni tak berjenis kan, suami tak berjenis, anak tak berjenis. Maka kita amalkan bismillah ni saja kan. Amalan bismillah ni iaitu Maknawi, dia kata amalan umat Maknawi, dia katakan bismillahirrahmanirrahim ni paling mudah kan. Maka kita bantu orang-orang yang dalam keadaan yang ada masalah ni, mengadu pada kita. Maka sebelum zuhur tu guru kita kata baca sebanyak 40 kali bismillah, tiup kat air tu, ataupun 21 kali. Maka amalkan setiap hari, bukan sekali. Kan, kita ni orang yang degil tak? Kita nak cepat mudah aja tak? Kita nak berubat cepat baik. Ni silap kita. Belajar tak nak lama. Bila sakit nak cepat baik kan. Maka kita kata satu-satu amalan tu mesti kita ada usaha lama lah sikit kan. Berulang-ulang pergilah jumpa kan guru tu. Dalam hadis dia ceritakan kelebihan bismillahirrahmanirrahim ni. Seorang sahabat dia menceritakan ketika mana turun bismillah ni, seluruh angin kan menepi, berlari-lari ketika mana bismillah ni turun. Dia cerita dalam hadis kan. Angin ni menepi. Bayang hebat ni tadi. Kan. Nak menunjukkan angin tu, kesombongan angin tu, kekuatan angin tu, dia menepi dengan kalimah bismillah ni. Dulu ada cerita kan, kita ceritakan ketika mana Allah jadikan besi kan. Makhluk besi ni dia sombong. Ketika mana besi ni sombong, kemudian Allah ciptakan api. Kan. Maka leburlah besi ni, kesombongan besi ni. Maka api pula sombong. Meluap-luap api ni. Maka Allah ciptakan hujan. Maka hapuslah api. Nak cerita dia kan. Begitulah keadaan dia. Kemudian hujan ni pun sombong. Kemudian Allah ciptakan awan. Awan ni membawa hujan. Maka reda dia sikit
hujan ni tadi. Tak sombong mana. Kemudian awan ni sombong pula. Maka Allah ciptakan angin. Kamu takkan bergerak kalau angin tak ada. Nak cerita gitu kan. Maka begitulah. Angin ni sombong. Kesombongan angin ni, kita kalau tengok angin lah. Tadi tengok hujan sekejap, angin kuat. Sekejap aja. Kita dah risau lah. Kan. Maka Allah ciptakan gunung ganam. Maka gunung-gunung ni menghalang laluan angin-angin ni supaya tidak sombong. Maka gunung ni sombong sangat. Kan, nak cerita dia. Kan. Maklumlah gunung besar tak? Kan. Hebatlah gunung ni. Dengan kesombongan gunung ni, maka Allah ciptakan manusia. Habis gunung-gunung dia botaknya. Kan. Runtuh gunung-gunung ni. Kan. Nak cerita dia kan. Hebat gunung ni, manusia lagi hebat. Kan. Maka bangunlah manusia ni dalam keadaan sombong. Kan. Hebat dia ni. Maklumlah orang ada kuasa. Kan. Maka Allah ni dia nak bagi manusia ni merasa hina. Kita tengok kejadian ni. Wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'akum Musa bil bayinati summa istakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Nampak? 3 kor manusia. Saya sebut kor lah. Manusia jahat ni. Kan? Qarun, Firaun, Haman. 3 kor manusia ni jahat. Kor ni memang jahat lah. Kalau kata kor ranger kan, kor komando, kor ni orang kata mana kata dia tu, dia saja. Mana kor manusia ni, 3 manusia ni kita kenal. Bukan sahaja budak kenal, orang tua pun kenal. Kan, sebut Firaun, semua orang kenal. Kan, kenalnya orang manusia ni, nama Firaun ni tak ada bayi yang lahir selepas tu nama dia Firaun. Nak cerita dia tu. Jahat dia tu orang tak bagi dia nama Firaun. Qarun pun sama. Kan. Ada orang bagi nama Qarun. Siapa nama awak baru ni? Anak lahir Qarun. Memang hebat dia ni. Kan. Nak cerita dia kan. Firaun pun tak ada. Haman pun tak ada. Nak cerita dia. Allah hantar siapa? Ni hebat manusia ni, Firaun. Kan. Faqala ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang maha tinggi. Kan tak gua hajar dia gitu. Kan. Hebat dia tu kan. Allah bagi nikmat tapi dia kata aku ni Tuhan yang maha tinggi. Nak cerita kan. Allah hantar siapa? Allah tak hantar gajah untuk kijak Firaun. Allah tak hantar gunung kijak. Tapi Allah akan hantar kan. Hantar benda-benda yang menghinakan. Siapa dia? Angin. Laut kan. Faman arsalna alaihi hasiban wa man aghsana haysahitah. Itu angin. Laut tenggelam dalam bumi. Tak dia. Hantar semut, hantar belanang, hantar katak. Kan? Begitulah. Ketika mana manusia tadi yang sombong tadi, Allah tak hantar benda-benda yang besar. Kerana apa? Kalau hantar besar, nampak manusia tu tak dihina. Kan? Tak hina. Tapi Allah nak hina manusia. Sekarang Allah hantar siapa? Hantar COVID, virus. Tak nampak pun. Seekor manusia yang dulu mereka ni takbir dunia ni, dia tak boleh lawan virus ni. Nampak? Dia boleh bagi vaksin saja. Ketahanan dia. Nak hapus tak boleh. Nak menunjukkan aku ni hina rupanya. Tak hebat mana kamu ni. Kan? Kamu kata hebat sangat, kamu tak hebat mana? Kan? Begitu jugalah ketika manusia ni tadi hebat, dia boleh tarah gunung. Kan? Boleh jadikan gunung ni jalan raya. Kan? Dia buat ukir gunung hebat manusia ni tak? Dia ambil hasil pada gunung ni buat batu bata, marmar, kan? Menjadi kaya raya. Dengan gunung ni, kan? Manusia jadi takbur. Maka ketika tu Allah bagi apa? Satu perasaan, iaitu perasaan mengantuk. Kan? Manusia paling kuat pun tidur. Kan? Angkat berat macam mana pun ngantuk lah. Tak larat lah kau tidur. Nak cerita dia. Kan? Kalau tak tidur susah. Nak cerita dia. Paling kuat manusia pun akan tidur. Kan? Makan ubat macam mana pun takkan tidur. Kan? Ubat mengantuk ni tidur. Maka ketika mana manusia ni asyik dengan tidur, kan? Allah hantar satu-satu makhluk lagi, kan? Supaya manusia ni ingat pada dia. Bangun daripada jangan tidur selalu. Kan? Jangan tidur. Ini tidur ni disebut dalam satu satu kata-kata nasihat daripada Ibrahim Ibn Adham. Ini salah satu daripada makam orang-orang yang soleh. Kalau kita ni orang soleh,
duduk dalam makam orang soleh ni, maka tutuplah pintu tidur. Buka pintu jaga, dia kata. Kan, tutup pintu tidur, kurangkan tidur. Kita ni banyak tidur tuan-tuan, kan? Kalau tak percaya tanyalah orang-orang yang kerja jauh-jauh, kan, sampai terfelak pun tidur je. Kan, nak cerita dia tu. Nak cerita kan, mengantuk tu sempat tidur gitu, kan. Budak-budak sekolah pun sama, kan, tidur tu dalam kereta, tidur atas motor, tidur, banyak tidur, kan. Mana kata kita ni kena kurangkan tidur. Tutup pintu tidur tu, buka pintu jaga. Maka ketika mana manusia ni tidur asyik, maka Allah hantar satu perasaan keluh kesah. Keluh kesah, kan. Wa man ahzanahu amrun falyakun la haula wala quwwata illa billahil azim. Ni salah satu hadis disebut oleh Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam ni, kan. Dia kata apa? Barang siapa yang diri ni berada dalam keluh kesah, hendaklah dia ucapkan kalimah la haula wala quwwata illa billahil azim. Nak cerita dia. La haula wala quwwata illa billahil azim. Maka datanglah perasaan sakit kepala nak tidur, kan. Fikirkan hutang banyak, fikirkan perasaan keluh kesah, tak puas hati. Ni nampak, keluh kesah ni banyak. Tak puas hati, tak selesa, tak senang, panas, kan. Sejuk sangat pun tak boleh. Kan. Bising tak boleh, keluh kesah. Maka manusia bangun, kan. Maka ketika mana manusia keluh kesah, Allah titipkan satu kalimat, kan. Kalimat ni apa? Kan, iaitulah zikir. Allah suruh berzikir, kan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, kan. Dengan zikir ni menjadikan hati kamu tenang. Orang yang keluh kesah, berzikirlah. Zikir tu solat. Solatlah, kan. Datanglah solat. Solat tu sebahagian daripada zikir, dan juga dikatakan doa. Kan. Doa boleh, zikir boleh. Solat, kan. Maka Allah hantarkan kita ni untuk menyembah. Akhir daripada kesombongan makhluk-makhluk ni, akhirnya bertemu dengan Allah juga dalam keadaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan. Itulah kalimat sedikit anggota pencerahan daripada orang-orang yang sombong ni tadi, kan. Maka seluruh angin menepi ketika mana bismillah turun ni tadi. Datang berkat bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ataupun 41 kali baca bismillahirrahmanirrahim. Pendek kalimah tu, tapi kita bercakap pun nak tidur payah nak baca. Cerita dia, baca 3 kul pun susah. Kalau kul boleh. Kul huwallah, al-falaq, kan, an-nas, baca tu susah nak baca. Padahal itu sekejap sangat, tak sampai 5 minit. Tapi kekuatan tidur tu lebih daripada amal. Nak cerita dia. Maka usaha kita untuk menjadi kuat, kita duduk dalam majlis-majlis ilmu untuk segarkan. Kita segarkan kita punya iman tu tadi. Sebab iman kita makin lemah, kan. Kita tak kuat iman kita, tapi kita kena cari jalan macam bagaimana nak kuatkan iman, kan. Dan kita kena cari kenapa iman aku makin lama makin lemah. Kan, kata guru kita, lemahnya iman tu kerana banyaknya maksiat. Kan, kita banyak buat maksiat, maka iman kita lemah. Pernah lemah, kan. Sembahyang tak lazat, bagi salam tak lazat, senyum tak lazat. Banyak tu cerita dia, kan. Tegur siapa tak lazat, mesra tak lazat. Harta lazat, harta kita lazat, sedangkan milik orang pun nak kita juga. Kan, nafsu kita tak kenal. Janji kita rasa hebat, rasa diri kita kaya, kan. Mahu dipuji, disanjung. Kita tak tengok iman kita tu, kan. Cek iman kita, kan, turun ke naik. Maka naiknya iman tu dengan amal, tambahnya kebaikan-kebaikan, kan, barulah iman bertambah kuat, kan. Maka nak baca bismillah pun jadi kuat, kan. Ini baca bismillah pun kita tak kuat. Dengan baca bismillah itu saja, syaitan yang tadi tak ganggu manusia, kan. Pagar tubuh kita dengan bismillah, kan. Baru mujarab, amalkan selalu, kan. Tak payah mana pun bismillah ni. Pakai baju pun baca bismillah, kan. Tambah-tambah nak makan baca bismillah, kan. Banyak perkara-perkara ni. Daripada hadis
Kan musannif ni turun bismillah ni dia nak meraihkan hadis sebenarnya. Dan mana-mana guru pun dia nak meraihkan hadis, iaitu daripada Abu Daud ni tadi, hadis daripada Abu Daud, kullu amrin zibanul la yudau fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta fa huwa abtaru fa huwa ajzam. Nah, 3 riwayat hadis ni kan. Maknanya apa? Naqisu anil barakah. Maknanya naqisu anil barakah ni, siapa tak baca bismillah ni, dia tak hilang berkat, tapi dia kurang. Kurang berkat dia. Kan? Dapat berkat tu kurang. Dalam apa jua perbuatan, sama ada nak naik rumah, kan, nak pakai baju, bacalah bismillah, supaya syaitan ni dia tak bawa anak-anak buah dia. Kita nak masuk rumah, kita kena baca bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, bagi salam kat rumah. Ini amalan para anbiya, para wali-wali, tok-tok tu guru, kan. Bila mana sampai kat pintu tu, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Supaya apa? Syaitan yang tadi, kalau satu manusia tu masuk rumah dia tak baca bismillah, dia akan bawa anak buah dia. Kan? Rekrut dia, kan? Anak buah dia lah, geng-geng dia. Kan? Kan? Banyak anak buah. Bila masuk anak buah dia, itu yang jadi rumah tangga tu porak tanda, kan? Tengok anak tak selesa, tengok isteri makin tua, kan, rasa nak kahwin, kan, mulalah, kan, tengok TV tu, oh lama Lenovo pun dah kahwin dah, habislah harapan aku. Kalau tidak Lenovo sajalah, kan. Dia cerita dia, tengok suami tengok isteri tak senang, isteri tengok suami rasa nak marah, tak senang, mulalah cakap, kan, maki hamun, kan. Ini kadang-kadang suasana dia. Iblis dia tak berhenti, kan. Iblis tak berhenti nak merosakkan manusia, sehingga kan ketika mana manusia datang beribadat tu, Iblis dia tak ganggu orang supaya jangan solat, mat jangan solat, dia tak buat. Dia akan ganggu manusia apa? Dia sebab apa? Dia akan menjadikan manusia tu satu jalan supaya bermusuh, permusuhan. Kan ramai kita tengok sahabat-sahabat kita, ahli-ahli masjid bermusuh, kan, bermusuh apa saja, kan. Kita pun tak tahu siapa dia tak suka dengan aku, kan, siapa, kan. Sedangkan aku orang baik, Tok Haji ni bersiapa, serbannya besar, kan, tapi dia ni tak pernah senyum dengan aku ni, dengan dia boleh senyum, ada macam-macam, kan. Dia ni bersiapa, dengan imam pun tak suka dia, siapa, susah betul, kau jadi imam lah. Nak cerita. Kan, maka puak-panda habis orang masjid sampai kedai kopi, kan, gaduh kat masjid, satu masjid tu ada pasal sah je gaduh. Maka orang kedai kopi dengar, apa kata orang kedai kopi, nasib baik aku tak pergi masjid, kata. Habis cerita lah. Nasib baik aku tak pergi masjid, rupanya masjid ni teruk juga, kan. Yang kat ahli ibadah ni, dia orang kata boleh menyantuni hati tu supaya dekat dengan ahli-ahli ibadah. Tapi permusuhan jadi permusuhan, dicari kekurangan, duduk dalam majlis ilmu nak cari kurang, nak cari salah. Tu dia cerita dia, kan. Guru kita pernah, kita berguru, saya banyak guru, kan. Dekat rumah saya berguru Quran. Kalau jumpa guru Quran, saya guru Quran. Sekarang saya pondok dekat madrasah Mahat Tahfiz Darul Qura, di Banting sana, dengan Syekh Taib, Dr. Taib Al-Wahid. Mana guru saya jumpa, tengoklah guru kan. Jumpa dengan guru Quran ni, dia ni isteri 4, Ustaz Ghazali, contoh kenal. Dia pesan kat saya, kan, habis satu sesi kelas dia tu, dia kata entah kalau berguru jangan hina guru. Dia kata, jangan hina guru. Dan dia tu guru ni manusia juga, dia kata. Tak ada sempurnanya dia. Dia cerita dia, banyak salahnya kalau kamu tengok. Kan, duduk depan ni banyak salah. Dia cerita dia, kan. Yang tak cakap tu banyaklah betulnya. Cerita dia, kan. Kan, jangan kita salahkan guru, jangan hina dia. Dia tu guru, kan. Hatta ibu kita sebagai guru kita, ajar kita daripada kecil, mak kamu ni pakai selipar kanan dulu tau, sampai ketua kita kanan. Kan? Itu ilmu kecil je, kan. Hormat ibu kita, jangan hina, kan. Sebab itu kita silah daripada jalur Nabi tu. Tu dia. Kita nak jadi ulama tak mampu, kita nakal je lah, kan. Nakal pun banyak salah.
Apatah lagi kita ni orang-orang yang bila mana berkata sesuatu tu tak. Kita itulah pesanan guru kita tak. Baca bismillah kita ke mana, kita pulang ke rumah. Nak naik motor ke samalah, bila motor baru, kereta baru, baca bismillah. Jangan kita ni stres, nak jumpa ustaz lah supaya mandikan kereta ni. Sama kan, supaya terhindar daripada gangguan. Kadang-kadang cara tak betul tak? Cara tak betul. Kita apa ni, kosok begitu. Cara tu tak apa, tapi kosok tu salah. Kalau tak buat ni, mesti itu jadi salah. Samalah baru-baru ni nisfu Syaban tak kan? Kita tu kosok itu yang menyalahkan kita kan. Nak baca 3 kali pun tak apa, tapi jangan kosok kalau tak baca salah. Itu salah. Sama juga Wahabi kan. Wahabi gitu juga dengan Syiah kan. Kita jadi celaru biru kan. Kita bukan Wahabi pun, bukan Syiah, tapi yang bergaduh kita. Nampak tak? Nampak? Kita tak nampak satu sudut, iaitulah Syiah Islamiah ni yang kita kena pegang betul-betul. Kita tengok Syiah. Saya duduk lembunan setahun. Saya ronda habis. Negara Bumi Syam tu saya ronda. Saya ambil cuti 2 minggu. Ambil kawan saya 3 orang. Saya sewa BMW 1. Ronda saya. Walaupun tempat black area pun saya pergi. Sembayang ke masjid Syiah, saya pergi Syiah sembayang. Tuan-tuan ke sembayang sini senang kan, tak payah nak berjaga-jaga. Kalau tuan-tuan pergi sana, penuh dengan takut nak sembayang. Tapi saya alhamdulillah lepas dah pun, selamat dah pun. Cerita dia. Nak cerita Syiah tu, masjid dia ada 3 yang berbeza. Masjid di bandar, masjid desa, masjid kampung. Dia beza, dia punya tarikan itu. Kalau masjid bandar sembahyang macam ni, azan, saya orang luar, dia tengok mesti dia kenal orang luar. Tak kenal, hidung penyek. Orang Malaysia nak cerita dia, tak Malaysia, Indon. Nak cerita dia kan, tengok saja tahu dah. Dia bila sembahyang tu, dia akan ada satu polis ikut belakang kita. Ada orang tu datang bagi batu Karbala, kita ambil letak depan. Sembahyang tak masalah. Kita pun takiyah juga kan? Tapi kosok kita jangan sembah itu, tak masalah kan. Tapi kalau yang isteri agama tak ambil, jangan, kena sembelih kamu kat sana. Gitu. Kena tembak kamu kat sana saja, kena pukul kan. Tapi saya boleh sembahyang mana-mana masjid. Di bandar kita tak perasan Syiah ni, dia ni Islam ke tak Islam. Itu dia. Ini peribadi saya lah kan. Kalau kita tanya Haji Hadi, dia punya falsafah dia, Syiah Islamiah dia tinggi, sehingga kan orang-orang biasa tak nampak. Dia boleh bicara dalam masa yang sama, duduk satu parlimen kan, bergaduh dalam parlimen, gaduh-gaduh, keluar minum kopi sama. Media kata apa? Tengok Haji Hadi kan, dalam parlimen dia hentam biru, hentam hijau, hentam ni, tapi keluar minum pula. Ini silap kita tak faham Syiah Islamiah tu. Kita tengok, saya nak pergi jauh sikit kan, sebab orang sini orang yang orang kata educated sikit, kita kena cakap tinggi sikit lah. Kan? Kan? Kalau kata bawah-bawah, kita kena bawah kan. Maka kita tengok di Syiah sana, ketika mana negara Islam diserang, siapa bantu? Syiah bantu, Hizbullah bantu, serang Amerika. Walaupun dia akidah dia teruk, total dia teruk, dia mengkafirkan para sahabat, baik lagi pada Wahabi dia gitu-gitu je. Dia kata jangan baca Yasin, jangan baca doa. Ini Wahabi. Kita sekarang ni boleh sahabat dengan Wahabi sebab dia mudah kita tarik. Bukan nak ikut Wahabi, nak cerita di antara Wahabi Syiah ni, Wahabi paling mudah sebab dia tak mengkafirkan sahabat. Syiah ni kafirkan sahabat teruk, susah. Tuan-tuan pun tak kenal. Kalau ada Syiah sini, tuan-tuan tak kenal. Macam saya kenal insya-Allah. Kan? Sebab saya pernah tangkap Syiah di Sabah Benam, menantu kepada sahabat saya Ustaz Somad arwah dah dia. Malam tu dia buat tahniah anak dia, anak yang ketiga dah. Saya tahniah lah anak dia Isyak. Lepas Isyak saya solat sunat kat belakang. Habis semua solat Isyak, saya tengok dia, Ahmad nama dia, duduk depan saya solat Isyak, solat sunat Isyak. Saya kenal sangat telatah orang-orang Syiah ni, saya tahu sangat. Sebab saya setahun sana. Saya makan tidur dengan saya. Dia anggap saya ni anak angkat dia, tidur rumah ni. Nak cerita dia. Saya bukan pakai orang Arab pun, tapi boleh lah aku nak sembang kan. Nak cerita kan. Nak sembang Arab boleh kan, nak cerita. Tapi kalau nak kata dia muljan tak boleh lah kan. Nak tafsir tak boleh kan. Kalau kata nak cakap dia boleh kan. Nak makan minum, nak berjalan boleh. Nak ronda-ronda boleh lah, nak cerita kan. Maka di Sabah tu saya cakap,
Akhir solat sunat 2 rakaat tu, dia Syiah ni walaupun tak ada batu, bagi orang yang faqih faham, dia tengok saja, walaupun dia tak ada tisu, dia Syiah ni dia 3. Kalau tak ada batu, dia akan ambil tasbih. Lepas sembahyang dia akan cium. Tu Syiah. Kan? Kalau tak ada tasbih, dia ambil tisu. Mesti ada. Kalau tak ada tisu, dia ambil apa ni? Apa key? Apa? Tisu apa? Sarung tangan. Key bukan kunci. Sarung tangan key apa? Bukan key tu, kunci apa ni? Sarung tangan kan? Sarung tangan tu macam kain tu kan. Dia akan cium. Kalau tak ada tu, dia akan buat tabi'i dia. Tabi'i dia takkan tinggal. Walaupun Syiah ni dah masuk Islam lama, tabi'i Syiah ni dia susah nak tinggal. Sebab dia diasuh daripada kecil. Tabi'i dia. Macam kita lah, tabi'i kita kan. Tabi'i kita kan. Sapu tangan. Salam, sapu muka kan. Tabi'i kita tu. Kan. Walaupun kita bergaduh pasal tu kan. Ini tabi'i. Jangan gaduh lah. Nak cerita ni, Syiah akhir dia akan bangun, dia akan tepuk. Itu tabi'i dia. Ni. Dia buat macam tu. Lalu saya panggil lah Syekh Ta'an. Arwah tu Hazam. 5 tahun ni sihat. Syiah ni dia akan, otak dia cepat buka minda. Dia kata, aku tadi cincin aku longgar dia tu. Ni, cincin aku. Dan dia ambil seluk bukit, memang ada cincin. Saya kata, otak dia bijak ni. Tapi dengan saya kan, saya ajak dia pergi keluar kan. Walaupun kita tak cakap fasih, tapi boleh lah, dia faham, aku faham dah ya. Gitu kan. Maka dia dah berpeluh dah. Sampai akhirnya kata hal lantas Syiah. Saya cakap ke dia. Dia kata aku itu dulu dia. Pecah tulang lah. Maknanya Syiah ni bukan Islam. Saya kata dulu aku Syiah, sekarang aku dah Islam. Nak cerita dia. Ini saya punya peribadi lah. Saya jumpa gitu. Nak cerita dia. Tapi kalau Haji Hadi tidak melihat pada sudut tu. Dia melihat sudut pada sasiat Islamiah. Syiah ni masih Islam. Nak cerita. Akidah memang teruk. Akidah memang totalis teruk. Nak cerita kan. Jangan kita bahas akidah, tapi kita pegang sasiat Islamiah. Kan? Kita lagi teruk. Kan? Baru beza baju je dah tak pergi kenduri. Kan? Dah tak makan nasi, dah tak bertegur siapa. Betul tak? Kan? Dia tu baju kuning. Jangan. Aku baju biru. Kan? Kita baju saja. Nak cerita je kan. Dah tak tahu siapa. Kita perhubungan kita tak faham. Kedudukan. Biarlah kita berbeza pandangan, tak apa. Kan, dia tak suka dari segi kita, tak apa, pandangan dia tu memang dia punya, orang kata adat dia. Jalan dulu para apa ni, guru-guru begitu, khilaf, berselisih pendapat, tapi jangan kita buang terus. Nak cerita kita kan, ini sampai anak beranak pun habis kena buang, nak cerita kan. Tak betul siapa kan. Maka bacalah bismillah di mana saja kita berada. Naik basikal, naik kereta, kerja. Jadi kerja ni buat dengan bismillah. Iaitulah yang amat murah lagi maha, yang amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin dalam negeri akhirat. Kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nak masuk alhamdulillah ni kan. Alhamdulillah ni iaitulah pujian. Puji bagi idhafi. Kan? Kata puji idhafi. Kan? Maka alhamdulillah ni dia ada puji qadim bagi qadim. Qadim bagi hadis, hadis bagi qadim, hadis bagi hadis. Kan? Qadim bagi qadim, ini memang selayaknya Allah ni. Kan? Allah ni memuji akan diri dia. Kan? Wa izzati wa jalali. Kan? Demi kebesaranku, demi kemuliaanku. Manusia tak boleh gitu. Kan? Raja pun tak boleh. Tinggi mana kedudukan raja tu tak sama dengan orang kata mutlak Allah, ketinggian Allah tu. Kan? Bagaimana? Sehingga kan diharamkan. Kan? Hanya Allah saja boleh memuji diri sendiri. Ketika mana Allah berbicara dengan malaikat, yaqulullah lil malaikah, kan? Inni lahum mu bi ahli al-ardi azaba. Pada mulanya aku nak turunkan azab kat bumi ni. Kan? Fa inni nazartu illa ummar buyuti. Maka aku melihat hamba-hamba aku ni memakmurkan rumah-rumahku. Wa ilal mutabina fiha. Mereka ni berkasih sayang dalam rumah aku. Wa ilal mustabi nabi ashar. Mereka ni memohon ampun dalam rumah aku. Saraftu zalikanahum. Maka aku tangguhkan
azab aku nak turun ni. Sebab orang-orang ni. Maka orang-orang yang makmurkan umat Allah ni gembiralah. Kan dia cerita dia. Takkan tak gembira, tak? Allah dah bagi jaminan. Ini hamba-hamba aku ni, kerana ni mereka selamat. Kan dia cerita dia kan. Untunglah aku menjadi baik ni. Kan. Kalau tidak aku pun sama juga. Macam orang-orang yang luar tak. Suka berpoya-poya kan. Maka alhamdulillah sikit kebaikan yang aku buat ni jadilah. Dia cerita dia kan. Maka yang kedua ni iaitu puji qadim bagi hadis. Allah memuji akan manusia. Yang sentiasa bila mana Allah uji akan satu-satu musibah dia sabar. Kan, dia sabar atas musibah atau ujian ni sudah pastilah kan, begitulah sekendaknya. Kemudian puji hadis bagi qadim, sudah pastinya kita ni selayaknya lah memuji akan Allah. Ramadan nak masuk, kan, maka malam bulan Ramadan tu kita puji Allah banyak-banyak, alhamdulillah, sujud syukur. Kerana Allah sampaikan kita ni kepada bulan Ramadan tu, malam tu pun sudah syukur dah. Kalau mati pada malam tu komplit sebulan kata ulama. Kan, subhanallah kan. Amalan bulan Ramadan tu komplit dah. Sebab kita meraihkan, kita rasa gembira, hati kita gembira, minda kita gembira, jiwa kita gembira, suasana rumah tangga gembira. Sebab apa? Nak menyambut malam bulan Ramadan. Kan, kita siapkan, sudah pastilah kita persiapkan Ramadan tu seawalnya kan. Kita latih diri kita, anak-anak kita, bagi tahu kan, ni Ramadan dekat ni. Itu salah satu dia, jalan dia kan untuk meraih Ramadan ni. Jangan buat tak tahu dia. Masuk Ramadan. Itu jam lah gitu. Susah. Susah lah. Masuk lah. Ini sembahyang apa ni? Tarawih. Ingatkan sunat Isyak. Itu jam lah. Susah dah itu. Jangan sampai macam tu lah. Dia terkejut. Kan? Terkejut gitu. Dalam ibadat apa dia terkejut? Ada. Tidak membatalkan sembahyang, terkejut. Contoh sujud. Sujud terasa paku. Pak. Dia tidak membatalkan sebab apa? Tidak kosong. Nanti kita jumpa lah. Panjang lagi tu. Kan? Tidak dikosongkan atas menyengajakan mengangkat kepala tu, tak batal. Kan? Tetap spring. Tu. Alih tak apa. Tapi jangan sengaja-sengaja. Tekan lama sikit. Tajamnya. Alih. Itu batal. Kan? Sebab ada kosong di situ. Kan? Cerita dia. Kan? Maka yang keempat ni itulah puji qadim dan hadis sebagai hadis. Puji kita sesama manusia ni. Kan? Saya suka ambil satu bicara santai ilmu dengan Ustaz Muhammad ni kan. Pujian hadis bagi hadis ni. Pujian ni ada hukum dia. Yang pertama haram. Haram ketika mana pujian tu menjadi pujaan. Kan? Pujaan. Jadi memuja-muja pula. Kan? Sehingga sampai hati diri kita ni tunduk menghormati dia. Itu haram. Kan? Sampai nak menyembah, hati tak menyembah tapi menghormat tu sampai nak lebih-lebih. Jumpa datuk tu kan. Allahu Akbar. Pijak semua tak mati. Contoh gitulah kan. Kan? Tak salah hormat tu, tapi keadaan memuji sampai memuja. Kan? Zaman dulu pun ada isteri Haji Bahil, isteri Haji Bahil, isteri Abu Jahal. Kan? Abu Jahal, isteri dia ni cantik. Kan? Sampai kan penduduk Mekah tu memuja-muja isteri dia. Maklumlah orang dulu dia puja dengan syair. Kan? Dengan syair hebat. Kan cerita dia. Kan? Teringat di Pakistan satu tempat nama Kashmir. Di Kashmir sana dia ada satu orang British ketika mana dulu satu sejarah menceritakan dia berada di situ, ada satu tempat nama Huzza situ di utara Pakistan sana. Tempat tu dinamakan Shangri-La. Kan Shangri-La ada tak? Shangri-La. Dia ada satu movie ni. Movie ada dalam TV nama dia Lost of Horizon. Tahir tidak tu kan. Tu Lost of Horizon kan. Dia menceritakan satu tempat tu di utara Pakistan tu cantik sangat. Dia ceritakan bahawasanya di situ terdapatnya sungai mengalir di bawahnya. Satu ketika mana dia kembali di British, dia nak pergi balik di situ, dia tak jumpa tempat tu kan. Ditanya orang, maka dengan cerita dia tu dia kata tempat ni cantik, dia kata bawahnya ada sungai yang mengalir, tamannya seperti surga. Maka ketika tu di hujung utara Pakistan tu dia berdekatan dengan banjaran-banjaran. Banjaran apa tak tahu, cikgu sejarah tahu kot ni kan.
Banjaran tu berdekatan dengan China, Yunan sana, kan. Maka negara China telah mendakwa bahawa ini tempat kami di Yunan. Nama dia Shangri-La tempat dia. Maka bila mana dikaji oleh orang sejarah ni, maka tempat yang sebenar tu bukan di China ni, Yunan ni. Ia sebenar di Pakistan, di tempat Huza ni tadi. Di tempat Kashmir ni. Dia memang cantik, kan. Nak cerita apa? Di situ terdapatnya berbagai-bagai mazhab. Kan. Nak cerita mazhab ni ketika mana pemimpin dia mati, maka mereka telah memuja. Kan. Bukan saja memuji dan memuja-muja dia punya pemimpin ni. Itu dikata haram. Sampai peringkat menyembah-nyembah, kan. Itu yang pertama, hukum pujian haram. Yang kedua, hukum pujian ni makruh. Makruh ketika mana seseorang memuji sampai lupa diri. Lupa diri. Makruh, kan? Makruh. Dia apa? Sampai orang yang dipuji tu berasa dia ni dah betul dah. Tak perlu betul dah. Kan? Dia berasa dah betul dah. Kan? Kerana apa? Budaya memuji ni, kan, sehingga kan berlaku pada ketika zaman Arab ni dinamakan sebagai mujamalah, kan. Memuji ni. Contoh kata kalau orang Arab jumpa al-munawwarin, kan, istahduruni, kata ini kata-kata syair, kan. Kamu ni wajah kamu berseri-seri lah, kan, istahduruni, sampai hadir dalam hati aku. Contoh kata, kan, sampai aku ni, kata diri kamu lekat dalam hati aku. Contoh gitulah, kan. Maka sejarah ni, sejarah juga telah membuktikan ketika mana Saidina Umar radhiyallahu anhu, kan, ketika mana dipuji, maka Saidina Umar dia ambil pasir. Dia pasir baling pada orang yang puji dia. Kan. Bukan makna kata tak boleh puji, tapi kita puji sehingga mana orang yang puji itu lupa diri. Sehingga kan dia berasa tak bersalah dengan perbuatan itu. Kan. Kan kita ada dalam kalangan kita ni, kan. Sehingga kan dia tu bersalah, tapi disebabkan seorang ni puji, kan, sampai orang tu rasa tak bersalah. Dia elok je dengan aku. Kan, contoh dia, kan. Dia apa? Berasa kembang dia. Kan. Berasa terangkat. Kan. Hukum ni makruh bagi orang yang dipuji. Kerana merosakkan orang yang dipuji ni tadi. Kan. Kerana apa? Kerosakan ni kerana berasa sampai tak ada kurangnya untuk ditegur, untuk diperbaiki. Ini yang dikatakan makruh ni tadi. Maka yang ketiga ni, hukum dia wajib. Kan. Wajib kita memuji. Kenapa? Untuk mengembalikan reputasi dia ni, supaya dia ni tidak melakukan mudarat. Macam mana? Tak? Contoh. Kita kena wajib puji ketika mana kita melihat satu jiran tu dia ambil pisau. Dia ambil pisau, dia nak kelar leher dia. Kan? Kelar diri dia. Maka ketika itu kita wajib puji dia. Kan, supaya tidak melakukan mudarat. Dia kata aku dah putus asa ni, kan. Aku buat macam mana pun jiran aku ni tak baik dengan aku. Kan, ada kan nak bunuh diri, nak gaduh dengan suami. Waktu tu kita puji, kamu jangan buat macam ni, aku kenal kamu orang yang baik, kan. Kamu tak ada orang macam ni, kamu ni cerah je ni, kata. Tekanan perasaan ni, aku tahu kau ni baik. Buatlah macam mana pun, kan. Begitu jugalah yang berlaku pada ahli-ahli keselamatan, kan. Bomba, tengok orang nak terjun, kan. Takkan dia majak dia, terjunlah, eloklah kau, terjun. Tak ada. Dia akan gunakan pujian. Dia akan cari budak ni nama siapa, dia kerja apa. Saya ada duduk dalam ni situasi polis ni, dia nak pujuk orang supaya jangan terjun tu, dia cari keluarga terdekat dulu. Nama dia kerja apa sebab apa dia nak pergi bagi tahu, kan. Dia akan tarik, kan. Dia akan bagi tahu dia tu supaya tidak teruskan niat itu terjun. Tapi kalau kita kan tak ada mahir macam tu, kamu ni elok dah, hidup pun mati, hidup menyusahkan orang je. Terjunlah. Kan. Kamu jemaah tak nampak lah, elok lah. Contoh gitulah nak cerita dia, kan. Contoh gitulah tak. Dan yang keempat iaitu sunat. Sunat seseorang tu memuji. Kenapa? Kerana untuk memberi rangsangan. Ini sunat ni, kan. Hukum sunat memuji untuk memberi rangsang. Terutama pada anak kita, kan.
Anak kita SPM dapat D, dapat E, kan? Nak marah macam mana? Bukan boleh tukar E tu jadi A. Kan? Kita baby macam mana pun bukan boleh bling tukar jadi A. Tak boleh. Dah tentu E dah. Dah tentu D dah cerita dia, kan. Kalau kita marah anak kita pun dia malas pergi masjid, kan. Marah macam mana anak kita juga, kan. Ni anak siapa tu lari duduk pagar tu? Tu bandnya si Sahih tu. Nak dia juga kata. Dia macam mana? Nak cerita dah kita beri rangsangan pada puji dia. Kan. Tak apalah dapat E pun tak apa, kamu boleh solat lagi. Kan. Kamu rajin solat, kan. Azan-azan lah. Kan. Bagilah azan kat surau tu, kan. Orang surau tu bagus dia bagi azan, kan. Maklumlah baca azan ni suara tak panjang. Kan. Tapeh pun sempuk kata, kan. Banyak sakit ni bagi orang muda azan macam tu, kan. Baru seronok tak? Dulu tak apa budak-budak. Kalau kata boleh datang surau tu, pakcik-pakcik panggil. Kamu anak siapa? Pegang kepala anak semua. Kan pujuk tu. Oi, baguslah kamu bulan puasa ni kamu tidur sini, ya. Kan. Ini kunci azan ni, kunci masjid surau ni. Ini azan sini, ini buka ni, ya. Kan. Kamu jaga surau, ya. Budak-budak seronok panggil 10 orang terus dari tu. Kan. Daripada seorang, kan. Sekarang cuba tengok tu. Itu anak siapa tu? Kamu anak siapa? Budak takut nak suruh dah. Tanya tu pun dah tak awal dah, kan. Man tak pergi surau? Takutlah mak pakcik tu. Takutlah pakcik tu. Nak cerita dah, kan. Takut tu. Jadi orang kata stres budak-budak dah. Kan. Nak datang surau pun takut dah. Cerita. Bagi rangsangan puji, kan. Kita tengok, saya nak cerita sejarah Muhammad Al-Fatih. Kan, tuan-tuan mungkin tahulah, kan. Sejarah Muhammad Al-Fatih, kan. Dia ni adalah anak ketiga daripada Sultan Murad. Kan. Abang dia Ahmad, dia pergi berperang, mati syahid. Perang dulu bukan perang macam sekarang saber ni jauh-jauh. Perang dulu face to face, bang. Face to face, bang. Angkat pedang. Pedang bukan kecil-kecil. Oi, mati, gugur syahid, kan. Begitu juga adik dia Ali Khan, mati syahid selepas perang, sakit mati, kan. Maka Muhammad Al-Fatih ni ketika kecil telah dibawa ke istana. Kan. Bawa ke istana, maka dibesarkan dalam istana dalam keadaan dia ni tidak ada abang dia. Kemudian ketika mana umur 14 tahun, maka Sultan Murad telah melantik dia memegang satu khalifah. Kan. Memegang kerajaan, kan. Hebat ni. Maka ketika mana Muhammad Al-Fatih umur 14 tahun pegang takhta, maka Kristian tahu, maka nak serang. Budak pegang tahta boleh serang ni, tau. Memang hancurlah. Maka ketika mana diketahui oleh ayahnya, diambil balik oleh Sultan Murad. Maka ketika ni Sultan Murad ni telah memberikan motivate Muhammad Al-Fatih ni dengan orang kata ilmu dia yang ada ni, kan. Sehingga kan Muhammad Al-Fatih menanam dalam fikiran dia kata kamu mesti hancurkan kota Konstantinopel. Nak cerita dia, kan. Kan, mesti kamu hancurkan. Maka setelah mana kewafatan Sultan Somad, nak cerita dia, kan. Ini bab puji sunat ni. Nak cerita pasal ni belakang tabir. Kita pun ada belakang tabir, kan. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih memegang kepimpinan, kan, tampuk pemerintahan ni selama mana ketiadaan ayah dia. Maka dia berada dalam keadaan kekosongan, kan. Maka ibu dia telah memberikan orang kata pujian semangat ni, kan, rangsangan ni. Ibu dia bukan ibu betul, itu ibu tiri. Ibu tiri ni ibu yang ketiga. Ibu tiri ni telah memberikan pujian-pujian sunat ni pada Sultan Muhammad Al-Fatih ni tadi, sehingga kan dia ni menjadi orang yang kuat untuk meneraju kepimpinan dia. Ibu dia ni daripada Serbia. Nama dia apa dah? Mona Bolkovi. Kan, nama ibu ni tadi, kan, Mona Bolkovi. Ibu ni lah telah memberi semangat, kan, memberi orang kata perangsang kepada Muhammad Al-Fatih ni. Dia kata apa, kamu jangan putus asa, kan, kamu lebih hebat daripada abang-abang kamu. Tak. Sentiasa memberikan pujian, kata semangat, kan, sehingga kan dia ni berada dalam keadaan kuat, sampai dia berpegang pada satu hadis. Nabi kata apa? La tuftihan nal Konstantinopel fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaiz zalika jaiz. Itulah sebab pemimpin adalah dia ni,
Sebaik-baik tentera adalah tentera dia juga. Di kalangan tentera dia. Nampak? Maka daripada hadis ini dipegang sungguh-sungguh. Sehingga kan dia nak menumbangkan kota Konstantinopel ni 23 kali percubaan. Kan? Gagal 23 kali. Kan? Maklumlah, tuan-tuan tengok. 23 kali cubaan gagal. Tapi dia masih lagi nak meruntuhkan kota ni. Dah masuk tu. Pasal? Allah ya. Kejap. Boleh sikit ni. Allah. Tuan-tuan macam marah ni kan. Kita marah tak? Maka ringkas dia kan. Akhirnya dia dapat menumbangkan kota Konstantinopel ni sebab apa? Ada orang belakang tabik itu ibu tiri ni tadi. Kan. Memberikan pujian kan. Memberikan sentiasa orang kata semangat-semangat. Suami begitu kan. Suami ni kejayaan suami ada di belakang dia, iaitu isteri. Oh, abang ni bagus lah bang. Kan. Abang dah kahwin dengan saya 30 tahun kan. Tak ada celanya. Abang marah-marah sikit biasalah. Kan. Marah-marah tu biasa, kurang-kurang tu biasalah. Tapi abang ni the best lah suami. Kan dia cerita kan. Jangan kahwin lagi bang. Dia cerita dia tu kan. Kehebatan tu. Maka isteri ni menjadi dorongan kita, menjadi kuat untuk kita melakukan apa satu saya. Kan. Maka yang kelimanya harus. Last ni harus. Pujian harus kan. Harusnya iaitu dalam keadaan seumpama kita menyapa kan, menyapa. Cantik kamu orang ni. Itu harus tak. Cantik songkok ni beli mana? Kan. Apa ni berseri-seri wajah ni. Itu kata-kata sapaan sajalah kan. Sehingga kan orang-orang yang menyapa tu, disapa tu menjadi kuat kan. Datangnya orang kata kemesraan kan. Bibit-bibit cinta kan satu jemaah kan. InsyaAllah tuan-tuan, sekarang tu dulu kita berhenti pada kalimah Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Terima kasih atas perhatian muamalah Al-Quran Al-Khilafan. Kita sudah ingat tasbih kifarah dengan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.